Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa wa Habibina al-Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bahagia Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, gagai surau dan seluruh ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya bersama-sama kita berada dalam surau dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berkati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk ayat yang ke-24. Kita baca 23 surah Al-Mulk. Ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang telah memunculkan kamu, yang menciptakan kamu untuk menjadikan kamu untuk kamu, bagi kamu, lakumus sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit saja kamu yang bersyukur. Ayat 23 yang Allah Subhanahu wa taala sebut, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada kita, kepada orang-orang yang masih ragu dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata wallazi ansha'akum, dialah yang menjadikan, menciptakan kamu, menimbulkan daripada tidak ada kepada ada. Allah Subhanahu wa taala sebut ansha'akum, yakni menimbulkan atau mengadakan kamu. Sebelum ni kamu tak ada. Ayat yang kedua Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menjadi, yang menciptakan kamu, yang menciptakan mati dan hidup, kematian dan kehidupan. Maknanya kita dulu tak ada, Allah bagi ada. Allah menciptakan kita, menimbulkan kita daripada dulu tak ada, sekarang ada. Kan Allah sebut, Allah ciptakan pendengaran, as-sam'a wal absar, penglihatan, wal afidah, Allah ciptakan hati. Dengan ketiga-tiga ini Allah anugerahkan kepada kita anugerah yang utama kepada jasad kita, sempurna bila ada yang ni. Ada penglihatan, mata tak buta, nikmat yang besar dalam kehidupan. Ada pendengaran, dengar telinga, Allah bagi telinga untuk mendengar, dan juga hati, tempat kita berfikir, akal fikiran kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut qalilan ma tashkurun, yang banyak orang membuang sisa umurnya, mana tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia guna penglihatan dia bukan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia guna pendengarannya bukan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia guna akal fikirannya bukan untuk dia berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala, tapi dia guna ke arah yang lain. Maknanya qalilan ma tashkurun, sedikit sangat di kalangan hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah dalam ayat lain, qalilan wa qalilun min ibadiyas syakur. Mana orang yang bersyukur ni sikit, tak ramai, tak banyak. Maka Allah sebut, bagi tahu Allah yang bagi, Allah yang hidupkan kita, Allah yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada Allah bagi. Qul huwallazi, ayat 24, qul huwallazi dzarakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Malam ni kita masuk, katakanlah ayat 24 ni Allah sebut bahawa dialah yang mengembangbiakkan kamu. Yang kita ada sampai sekarang ni, Allah mengembangbiakkan kita daripada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian berlaku banjir besar ketika mana Nabi Nuh alaihi salam habis, semua orang meninggal dunia kecuali ada beberapa orang, berpuluh orang dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam. Inilah sisa-sisanya dikembangbiakkan balik. Kita baca surah Yasin hari itu, Allah cerita berkenaan dengan bahtera Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh dalam surah Yasin. Kan? Maka sisa-sisa yang ada dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam, inilah kita dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di atas muka bumi saja, tapi kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan dikembalikan. Mana dalam kisah-kisah dalam ayat Al-Quran yang Allah sebut daripada zaman Nabi Adam alaihi salam berkembang biak, lalu ada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka ditenggelamkan bumi ini
mati semua orang kecuali yang ada dalam perahu, dalam kapal Nabi Nuh alaihi salam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak Allah nak tenggelamkan balik? Boleh. Kan? Atas muka bumi ini 2/3-nya air, 2/3-nya laut, 1/3 sahaja bumi, darat. Kalau Allah tarik sedut air laut, lepas, habis tenggelam seluruh dunia. Kan? Orang duk tepi pantai masa berlaku tsunami, mereka tengok ayat, kan? Tengok dia sedut, dia bernafas, kan? Dia lepas, habis, dia rembat habis semua hak tepi laut. Ada bangunan runtuh dan sebagainya. Tu sikit. Kalau seluruh dunia Allah tarik lagu tu, bagi hak tu ya, habis semua. Kan? Maka orang yang tak mau dengar, tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah nak bagi tahu, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi cerita, sampaikan kepada umat manusia, dialah yang mengembangbiakkan kamu di atas muka bumi, fil ardi. Sampai ada berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkaum-kaum, ramai orang, 6 bilion orang di atas muka bumi ini sekarang. Siapa yang bagi jadi, siapa yang mengembangbiakkan? Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, timbul semua apa yang berlaku di dalam masa sekarang. Mereka nak guna nama Allah, nak guna Allah itu nama yang mulia. Siapa bagi nama Allah? Allah. Kita nama siapa bagi? Kita bagi sendiri nama kita. Rumah kita bagi nama. Siapa yang ajar? Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajak Nabi Adam sebut nama satu-satu di atas muka bumi ini. Allah yang ajak. Nama Allah siapa bagi? Allah sendiri. Allah yang layak letak nama tu adalah nama hak yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Mereka nak guna nama Allah untuk tujuan apa? Kalau tujuan baik tak apa. Tapi tujuannya untuk mengelirukan orang, dia jadi keliru. Sama rupanya kita semua sama. Allah satu, Allah tu kita dah sembah. Semua agama sama. Dia tak ada beza api masuk agama apa pun. Ahad tu yang dah benar sangat sebenarnya. Sebab tu kita minta pihak yang berkuasa untuk cek balik, semak balik kelulusan yang diberi oleh mahkamah. So, bukan kita nak petikai, tidak. Cuma semak semula. Apakah mereka untuk guna nama Allah tu untuk apa? Untuk mengelirukan orang, ataupun untuk ambil Allah itu sebagai Tuhan yang sebenar-benar. Kalau mengaku Allah itu Tuhan yang sebenar, masuk Islam. Habis cerita. Mengucap 2 kalimah syahadah, guna nama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak boleh sewena-wenanya guna nama Allah. Kita nak guna nama Allah tu tak boleh sewena-wenanya nak guna. Sumpah palsu guna nama Allah boleh tak? Berdosa besar. Tu kita. Tu depa nak guna nama Allah macam mana? Tak boleh nak guna nama Allah dengan sewenang-wenangnya, tak boleh. Kan? Qul huwallazi dzara'akum fil ardi, mereka dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buat bagi kita semua. Dikembangbiakkan sebelum ni, bila ada kita semua dah, Allah sebut apa? Dalam ayat yang lain, dalam ayat sebelum ni, Allah kata, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Bila Allah jadikan kita
Allah tanya, siapa yang memberikan rezeki? Siapa dia? Tu ayat, dalam ayat 21. Siapa yang bagi rezeki? Kalau Allah sekat rezeki itu, siapa yang nak bagi? In amsaka rizqah. Tapi orang-orang yang menggunakan akal fikiran semata-mata, mereka kata kami cari duit kami lah yang ni. Kalau Allah sekat hujan tak turun, hari itu 2 bulan lepas hujan tak turun, kan? Kita rasa panas, tak ada hujan, kemarau panjang. Kalau Allah tak turunkan hujan, sampailah tak turunkan hujan, sekat hujan. Nanti ayat last sekali Allah sebut, faman ya'tikum bima imma'in. Siapa yang bawa mai ayat masa kemarau? Abu Jahal, masa Nabi SAW berdakwah, pernah satu hari dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia kata kat Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau betul apa yang hang bawa ni, minta Allah. Dia sebut Allah tak? Orang Arab, dia kata perkataan Allah tu, dia guna perkataan tu pada yang betul, tempatnya. Minta Allah turunkan, amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan batu-batu daripada langit ni, ataupun turun azab kepada kami, azab yang pedih. Kalau hang betul hang bawa benda yang betul, yang benar ni, bawa turun mai. Punyalah angkuh sombong ni si kafir Abu Jahal dengan golongan-golongan yang tak mau terima ajaran agama Nabi SAW, ajaran Islam. Mana Allah turun apa tuan-tuan? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan turunkan azab selagi mana engkau berada bersama dengan mereka. Maknanya azab tak akan turun selagi Nabi SAW bersama. Itu sebab kita banyakkan selawat kat Nabi. Kita nak mohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan selawat, sebut nama Nabi, selawat Nabi banyak. Selagi mana nama Nabi disebut, azab terhalang. Mana Nabi berada dengan kita ni, maksudnya kita banyak selawat kat Nabi, ikut perintah Nabi, maka Allah tak turun azab. Azab tu terhalang daripada turun, bala tu terhalang daripada turun. Lalu ni banyak orang tak ingat, tak ikut perintah Nabi SAW. Maka kita banyakkan selawat, banyakkan berzikir, selawat, ikut apa yang Allah suruh, Nabi suruh. Wa anta fihim, Allah tak akan turunkan azab kepada mereka selagi mana Nabi bersama dengan mereka, engkau bersama dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jawab kepada Abu Jahal tadi, Allah tak akan turunkan azab selagi mana ada orang tua yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua ramai tapi tak ingat Allah, tak ingat masjid, tak ingat surau, tak mau mayang, tak ada rukuk, mungkin azab Allah akan turun. Tapi ada orang tua lagi duduk dalam rumah Allah, boleh bakit pagi 5:30 pagi nak mai sembahyang subuh, Allah tak akan turunkan azab balanya selagi mana ada pemuda yang khusyuk dalam ibadah. Ada pemuda yang sembahyang tapi tak khusyuk. Dia ada pemuda yang khusyuk dalam ibadah. Allah tak turunkan azab selagi mana ada kanak-kanak yang menyusu. Allah tak turunkan azab selagi mana ada binatang-binatang ternakan. Maknanya Allah sayang kepada kita. Sebab tu Allah bagi ada. Allah tak ambil lagi
Ada di kalangan kita orang tua-tua yang sedang rukuk. Ada ulama-ulama, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah bagi peringatan. Allah peringat. Bila Allah bagi kemarau, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi banjir, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah murka. Ada sebahagian orang yang ingkar perintah Allah, tak mau terima, tak mau ikut ajaran Nabi SAW. Allah peringat. Ini Allah murka. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Siapa yang bagi rezeki? Siapa yang sekat rezeki? Allah. Yang berkuasa menyekat rezeki Allah. Yang berkuasa bagi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat 24 Allah sebut, Allah lah yang mengembang biakkan kamu. Bagi kita ada, bagi zuriat kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, jangan ingat hampa ni, lepas hampa hidup, mati terus itu ya. Wa ilaihin nusyur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepadanya kamu semua akan dikumpulkan, akan dikembalikan. Dikumpul, dibangkitkan semula. Bukan habis-habis dunia, habis gitu ya. Tak. Bila bangkit, bila mati, itulah permulaan kehidupan yang sebenar. Ingat. Bila mati esok, kita semua akan mati. Dan itulah permulaan kehidupan yang sebenar, yang mana selepas tu tak ada dah mati. Adakah macam tu? Ada orang ragu-ragu. Adakah benda tu tak habis? Kehidupan tu tak ada kematian? Tak. Mati tu telah dimatikan oleh Allah. Di akhirat esok, habis selesai hisab, habis selesai Allah bagi semua balasan. Orang baik dibasuk syurga, orang yang tak baik masuk neraka, orang zalim masuk neraka. Maka ada satu upacara. Upacara apa? Sembelih kematian. Bunuh kematian itu. Mati itu telah dibunuh dan mati itu tidak ada dah selepas tu. Tak ada dah mati selepas tu. Hidup selama-lamanya hidup. Bila? Selepas kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permulaan kepada kehidupan yang sebenar ialah kehidupan selepas mati kita. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dikumpulkan, akan dihisab, akan dihitung amalan masing-masing. Maka dihitung amalan masing-masing, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap perkara yang kita buat. Umur kita habis untuk Allah. Harta yang kita dapat, wang yang kita dapat, dari mana kita dapat, Allah tanya. Ke mana kita belanja, Allah tanya. Semua Allah tanya. Kesihatan yang Allah bagi kita, Allah tanya. Masa muda Allah bagi kita, Allah tanya. Umur yang panjang yang Allah bagi kita, Allah tanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sikit pun soalan perkara yang tak akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkara, daripada sekecil-kecilnya sampai besar-besar, sebesar-besar perkara Allah tanya. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka yang Allah sebut, qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Allah nak kita fikir ayat ni. Allah kata Allah yang
mengembangbiakkan kamu, bagi zuriat kepada kamu. Kita nak zuriat kita jadi baik, maka didiklah dengan baik. Allah yang bagi. Dan kita kena ingat bahawa kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita, dia yang memberi kesedaran bagi seluruh manusia bahawa orang yang hidup, orang yang ada di atas muka bumi ini hakikatnya adalah semua sejenis. Satu jenis ya. Qul huwallazi dzarakum fil ardi, membiarkan kamu daripada satu jenis ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat 1. Allah sebut, wahai manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu daripada satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan kamu daripada pasangan. Allah ciptakan kamu pasangan-pasangan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, Allah ciptakan kamu daripada kalangan laki-laki dan perempuan yang banyak. Mengembang biak kita ni jadikan daripada satu bangsa, satu jenis. Mana daripada satu jiwa, yang ni jiwa Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita semua. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada seorang manusia, beribu, berjuta, berbilion orang Allah hidupkan, Allah ciptakan, Allah kembang biakkan. Dan Allah jadikan dunia, Allah jadikan dunia, Allah jadikan muka bumi ini, Allah jadikan pokok-pokok, Allah jadikan bukit bukau, Allah jadikan laut dan binatang yang ada dalam laut, binatang yang melata di atas darat. Untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia. Allah jadikan ikan yang mana beribu, beratus tahun, beratus ribu tahun dalam laut tu tak habis makan. Ambil ada. Siapa bagi jadi tu? Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi untuk apa? Untuk manusia yang kembang biak ni. Allah bagi. Nak cerita apa? Tak boleh bilang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak. Kan infinity. Tak boleh nak bilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, terlalu banyak nikmat Allah bagi kamu. Tu Allah sebut, Allah jadikan kita mata, Allah jadikan kita telinga, Allah jadikan kita hati. 3 benda ni Allah sebut. Satu nikmat yang besar, anugerah yang besar Allah bagi. Tu pun banyak orang tak bersyukur, tak guna nikmat 3 ni dengan jalan yang betul. Kalau guna 3 ni ke jalan yang betul, insya-Allah hal lain betul lah. Hal lain boleh jadi kita jadi orang yang bersyukur kalau kita guna nikmat, 3 nikmat yang Allah bagi ni. Pendengaran, penglihatan dan akal fikiran yang Allah bagi kita. Qalilan ma tashkurun, tapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Sikit saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan kamu. Jadi yang saya beritahu kuliah lepas, ada seorang yang bertawaf, di belakangnya ada Sayyidina Umar Al-Khattab keliling tawaf. Setiap kali dia tawaf, langkah dia baca apa? Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Sayyidina Umar kata banyak doa lagi lain hang boleh baca. Pasal apa baca doa tu? Aku nak yang ni, golongan yang Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sangat di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Tak ramai. Kan? Dalam taman ni ada berapa orang? Ada berapa rumah?
Contoh lah, ada satu berumah, ni satu orang ada tak? Tak ada. Bukan nak kata orang tak bersyukur, nah, tapi Allah sebut ni realiti. Kalau ramai orang yang bersyukur, kan, dia akan fikir, ni Allah bagi hati, fikiran kita, Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan kita. Nescaya penuh dalam masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia buat perkara yang betul, ikut acuan sibrat Allah, wa man ahsana minallahi sibra, ikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai manusia yang kata Allah sikit sangat dengan di kalangan kamu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah bagi kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Baik. Maka kita kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kumpulkan kamu di padang mahsyar kelak. Wa ilaihi nusyur, kepadanya lah kamu akan dikumpulkan, akan dibangkitkan. Kita jadi semua daripada satu jenis manusia, yang ni daripada satu benih Nabi Adam alaihi salam sampai kita hari ini. Sebenarnya kita hanya satu keturunan saja sebenarnya. Tapi Allah pecah-pecahkan jadi bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Arab dan sebagainya, Afrika dan sebagainya, Eropah. Semuanya itu bermula daripada Nabi Adam alaihi salam. Tapi ramai orang yang tak guna akal fikirannya untuk berfikir tentang diri dia tu, diri kita sendiri. Maka kalaulah kita ingat kita ni akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak, hidup kita ni kita tak fikir sangat hal dunia ni. Hakikatnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka bertanya, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, bilakah akan datang janji itu, janji itu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul, menyampaikan peringatan kepada manusia. Allah bagi tahu kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada umat manusia tentang adanya hari kiamat. Hari itu hari yang dijanjikan. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Allah ulang dalam banyak surah ayat ni. Dalam surah Yasin pun Allah ulang. Manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata hadzal wa'd, bila nak mai ni? Janji tu bila nak mai? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terang waktunya bila. Berapa tahun lagi Nabi tak habaq. Bulan berapa ada? Bila masa? Tidak. Nabi hanya semata-mata beritahu bahawa kiamat itu pasti datang. Maka mereka sebut in kuntum shadiqin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau benar, kalau betul hang beritahu lah. Ni orang macam ni, bukan dia nak cari kebenaran, dia nak berhujah, bukan nak cari kebenaran, dia nak menang dia juga. Ke mana pun dia nak menang dia. Kan hujah bila ke mana pun, fakta-fakta pun dia, bukan dia nak kebenaran, dia seronok, dia nak pendirian dia tetap dah. Lagu ni, hak ni, lagu ni. Macam orang lah kan. Duk kelai buat vaksin tu kan. Kelai buat vaksin tu. Ke mana pun dia juga nak menang.
Ni geng-geng hak yang tak mau isi ni lah. Tuan-tuan tahu lah, ada juga kan. Hak tak mau sudah duduk dan diam, tak usah duduk berkeling orang lah. Saya duduk berkeling, saya duduk hajak orang, hasut orang, tak payah. Bagilah fakta apa pun. Dia kata ni dajal semua perkara benda. Dajal semua benda, semua perancangan. Tunggu Imam Mahdi, iyalah. Kita percaya kepada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yang besar. Dajjal muncul Dajjal. Dan jangan kata orang yang terima vaksin tu tentera Dajjal pula. Kan? Habis kata lagu tu. Hak duk kata lagu tu, kita masjid pun tak orang nak dekat. Dia kata habis masjid pun berjarak. Semua perancangan Dajjal belakang. Na'udzubillah. Wa amma bi fakta apa dia tak mau terima. Maka Nabi apa? Kiamat tu pasti dah. Bila? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan aku. Aku dah sampaikan kepada hamba. Nabi dah beritahu. Tapi dia bertanya lagi, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dalam surah Yasin Allah sebut apa? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzurun illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Falyawma la tuzlam. Tak ingatlah. Dia tak main. Allah sebut, Allah nak bagi tahu. Bila sampai masa, dulu hang tak tanya sangat kan? Tanya bila masa sampai, bila masa kiamat, tanya sangat kan? Allah hang rasa. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Biar. Hari itu Allah asingkan orang baik, orang jahat duk asing. Tak sekali duk. Baru tahu benar kata betul kata apa yang diseru oleh Nabi SAW tu. Ni geng-geng ni tak mau percaya. Mereka hanya ejek-ejek tanya, bukan nak ambil kebenaran, tapi nak mengejek. Ketinggal. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang itu adalah semata-mata di sisi Allah. Ilmu itu semata-mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan itu semata-mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama aku ni ana nadhirun mubin. Hanya tak lain tak bukan pemberi peringatan yang jelas kepada hamba. Nah, qul innamal ilmu 'indallah, katakanlah hai Rasulullah, innamal ilmu 'indallah, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ilmu kita ni, tak ada ilmu pun. Sikit je ilmu kita ni, tak banyak ilmu. Pi celup batang pen dalam laut terbentang luas tu, dia celup. Angkat hak setitik yang kecil tu pun tak sampai lagi ilmu kita tu. Ditanya macam-macam. Tanya tentang ruh. Cari ruh tu lagu mana? Lepas mati tak ada ruh. Ruh tu macam mana? Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ada orang tanya tentang ruh, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Allah tak abad detail ruh tu macam mana. Allah tak abad. Allah tak akan habaq, tak akan bagi tahu. Doktor pun tak boleh nak cipta, ahli saintis pun tak boleh nak cipta ruh. Mati habis itu, habis. Dia pun tak boleh, siapa pun tak boleh cipta ruh. Nak sambung nyawa ada satu pokok, nama pokok sambung nyawa, ada. Pokok sambung nyawa.
Ada. Kan? Tapi tak boleh nak sambung nyawa, tak boleh. Orang mati lah. Kita pergi buh power bank ada cah, tak hidup dia. Kan? Tak akan hidup. Tak boleh ada. Kematian ni orang takut, tapi dia akan main juga. Walaupun dalam peti besi sekalipun. Maka Allah sebut kepada Nabi SAW, "Qul innamal ilmu indallah." Ilmu tentang kiamat, bila berlaku kiamat itu, masanya bila, berapa tahun lagi, itu adalah ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya bagi tanda-tanda aja. Tanda kiamat dah banyak, tanda yang akan berlakunya kiamat dah banyak. Antara apa? Antaranya ialah lahirnya Nabi SAW, itu tanda kiamat. Kan, tanda kiamat. Banyaklah tanda-tanda kiamat. Janji tu kita dah tahu tanda-tanda kiamat tu. Kan? Kita duk sembang bab Dajjal nak bangkit, bab ni. Kita dah bersedia kan nak berjumpa dengan Dajjal ni. Nabi berdoa supaya kita ni tak mau bertemu dengan Dajjal. Minta lindung. Ni duk sebut Dajjal, tentera Dajjal duk sebut ni duk. Kan? Minta lindung daripada bertemu dengan Dajjal. Kita dan anak cucu kita tak mau jumpa Dajjal. Nabi pun berdoa minta lindung daripada Dajjal ni. Kita dah sebut Dajjal, tentera Dajjal, para semua Dajjal. Kita minta lindung, tak mau bertemu dengan Dajjal. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkenaan dengan kiamat itu ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku innama ana nadhirun mubin, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, aku adalah orang yang beri peringatan sahaja. Nak beringat kepada hamba, nak beritahu kepada hamba berkenaan dengan perkara itu. Aku nak sampaikan semata-mata apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku sampaikan. Aku sampaikan. Mana yang Allah bagi tahu kepada aku bagi tahu hamba. Mubin, sejelas-jelas. Bagi jelas. Innama ana nadhirun mubin. Peringatan yang jelas aku bagi. Peringatan baik, peringatan yang baik, atau peringatan yang disebut sebagai amaran. Kalau buat baik, Allah bagi syurga. Kalau buat perkara yang zalimi diri sendiri, zalim orang lain, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang baik, yang manis, yang baik, semuanya diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Maksudnya tabligh, menyampaikan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kadang-kadang telinga tak boleh dengar peringatan itu. Baik nak terima dan nak telan dia, baik kena atas batang hidung kita, kita kena terima. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada rahsia Nabi sembunyikan. Semua diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi bagi tahu. Peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kita sambung bulan depan insya-Allah. Ramadan nanti insya-Allah kita sambunglah habis ayat ni. Surah Al-Mulk. Kita dah 2 Syaban, malam ketiga Syaban.
Kita jumpa dalam Ramadan pula lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi peluang kepada kita untuk kita bertemu dengan Ramadan, untuk kita dapat sama-sama kita beribadah dalam bulan Ramadan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dapat keberkatannya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan. Dan saya bawa tuan-tuan dalam di belakang tu, di atas meja tak tulis nama tu, ada borang tadarus Al-Quran untuk anak-anak tahfiz. Mereka akan baca dan akan 30 juzuk dan akan hadiahkan pahala untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan boleh ambil, tulis nama dan sampaikan balik kepada saya insya-Allah. Kalau tak sempat, tuan-tuan WhatsApp pun tak apa. Snap nama tu, hantar mai. InsyaAllah kita akan hadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada arwah si mati yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Kita baca satu surah Al-Mulk sekali insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه خاتم المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته